Baiklah, pada pagi ini saya akan menerangkan berkenaan dengan ringkasan program santun masyarakat yang telah kami jalankan. Tajuk program yang telah kami laksanakan adalah berkenaan dengan pendedahan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Malaysia dengan Pendidikan iaitu AT58. Program yang telah dilaksanakan ini adalah bagi memenuhi keperluan khusus KPG 3013 Insan Guru Profesional. Program santun masyarakat yang telah kami jalankan adalah bertujuan untuk menyalurkan maklumat serta informasi kepada pelajar lepasan SPM dan juga STPM, yang mana program kami telah mensasarkan kepada masyarakat terutamanya orang awam, pelajar sekolah menengah, pelajar STPM, pelajar lepasan diploma, pelajar matrikulasi dan juga pelajar universiti. Terdapat beberapa proses sebelum kami melaksanakan projek santun masyarakat untuk kumpulan kami. Proses yang pertama adalah kami membuat pemilihan tajuk untuk projek santun masyarakat kami. Seterusnya kami mengadakan satu perbincangan yang pertama, iaitu agendanya adalah untuk menetapkan tentatif untuk projek santun masyarakat kami sepanjang program itu berlangsung. Seterusnya menyediakan Google Form dan mengedarkannya kepada kumpulan sasaran kami. Seterusnya, menganalisis respon daripada kumpulan sasaran dalam Google Form tersebut. Seterusnya, kami membuat pembentangan proposal projek santun masyarakat di dalam kelas, dan akhir sekali kami membuka akaun TikTok dan Instagram untuk projek santun masyarakat kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menyambung pembentangan di bahagian semasa projek santun masyarakat. Kumpulan kami telah pun memilih aplikasi TikTok sebagai platform menyebarkan video berkenaan dengan projek santun masyarakat ini. Kumpulan kami menggunakan pelbagai aplikasi seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp untuk menyebarkan pautan video yang telah disebarkan ke aplikasi TikTok. Semasa menjalankan projek santun masyarakat, kumpulan kami telah pun melakukan pelbagai tugasan dan pertama sekali ialah menyebarkan video menggunakan aplikasi TikTok. Walau bagaimanapun, sebelum menyebarkan video ke TikTok, ahli kumpulan yang bertugas membuat video berkenaan dengan tugasan yang telah dipersetujui sebelum ini adalah diwajibkan menghantar kepada ahli kumpulan yang bertugas lebih awal bagi mengelakkan terdapatnya masalah yang tidak diingini kelak. TikTok adalah medium ataupun platform yang digunakan untuk menyebarkan video berkenaan dengan projek santun masyarakat. Sejajar dengan itu, kami sentiasa mengikuti tentatif yang telah disediakan sebelum projek santun masyarakat ini berlangsung. Penyebaran akan dilaksanakan 2 kali seminggu mengikut kepada waktu yang telah ditetapkan, iaitu pada hari Isnin dan juga hari Rabu tepat pada pukul 10 pagi dan 11 pagi. Selain itu ialah menyebarkan pautan setiap video TikTok merupakan perkara yang dilakukan semasa projek santun masyarakat ini berlangsung. Tujuan penyebaran pautan setiap video TikTok ini adalah bagi meraih ramai tontonan atau biasa digelar sebagai view. Sekiranya ramai yang melihat video tersebut, secara tidak langsung pasti ramai individu yang mengetahui berkenaan dengan kursus pengajian Malaysia dengan pendidikan ini. Setiap ahli kumpulan diwajibkan agar menyebarkan pautan tersebut ke pelbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp dengan harapan pautan video yang dihasilkan boleh dikongsikan kepada mereka yang bergelar pelajar lepasan SPM, STPM, College Vocational, College Community, Diploma dan juga College Matrikulasi. Seterusnya, semasa projek santun masyarakat juga, kami sentiasa mengamalkan sikap saling mengingati antara satu sama lain. Setiap ahli kumpulan harus sentiasa mengingati ahli kumpulan yang lain akan tugasan mereka sekiranya belum diselesaikan. Keadaan ini mengelakkan berlakunya ketidakpekaan dalam melaksanakan tugasan dan dikuatiri akan menjejaskan penyebaran video di TikTok mengikut kepada tentatif projek santun masyarakat. Sehubungan dengan itu, dengan adanya amalan sentiasa saling mengingati ini sepanjang minggu berlangsungnya projek santun masyarakat,
maka perkara tersebut dapat dielakkan. Antara perkara yang boleh dilakukan adalah menyediakan memo tidak formal yang bertujuan untuk mengingatkan tugasan masing-masing. Bagi proses selepas pelaksanaan PSM, terbahagi kepada 4 langkah ringkas, bermula dengan penghasilan dan memuat naik video setiap ahli kumpulan mengikut giliran, di mana selepas perbincangan bersama kumpulan berkenaan penetapan tajuk, pelaksanaan PSM diteruskan dengan penghasilan video bagi setiap ahli mengikut bahagian pilihan masing-masing. Setiap ahli diberi kebebasan untuk menggunakan sebarang aplikasi yang dikira bersesuaian untuk pengeditan video seperti aplikasi Canva, Filmora dan CapCut. Setelah penghasilan video berjaya, penghasilan PSM diteruskan dengan proses memuat naik video ke aplikasi TikTok dan juga aplikasi Instagram. Setiap video yang dimuat naik adalah mengikut penjadualan, iaitu sebanyak 2 video ringkas bagi setiap minggu selama 3 minggu berturutan. Kemudian langkah kedua dalam fasa selepas PSM ialah pengedaran dan menganalisis Google Form bagi maklum malas daripada responden. Penghasilan Google Form bagi tujuan mengukuhkan tajuk PSM pilihan diedarkan bagi tujuan analisis dan juga pertahanan proposal. Seramai 52 responden telah menjawab tinjauan kumpulan kami melalui soal selidik Google Form, dan pautan bagi Google Form dihebahkan melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan juga Facebook, serta melalui sokongan daripada rakan kursus yang lain. Analisis berdasarkan setiap soalan daripada Google Form meyakinkan kumpulan kami bahawa tajuk PSM yang dipilih adalah sangat sesuai untuk dijalankan. Manakala langkah yang ketiga ialah melengkapkan laporan projek santun masyarakat ataupun PSM. Penyiapan laporan PSM adalah langkah kedua akhir dalam pelaksanaan PSM. Format bagi laporan adalah merujuk kepada pelbagai contoh seperti format yang telah diberikan oleh pensyarah ataupun laporan-laporan daripada senior dan juga rujukan daripada aplikasi YouTube. Setelah selesai penghasilan dan memuat naik video ke aplikasi Instagram dan TikTok secara selaras, kemudian mendapatkan maklum balas yang positif daripada penonton, seterusnya aktiviti PSM diteruskan dengan penyiapan laporan PSM. Setiap ahli kumpulan mengambil bahagian dalam pelengkapan laporan PSM dengan memilih bahagian masing-masing. Satu pautan daripada Google Doc telah disediakan bagi dikongsikan bersama-sama ahli kumpulan agar setiap ahli dapat memantau perkembangan ataupun gerak kerja masing-masing secara serentak. Langkah terakhir dalam fasa selepas PSM adalah pembentangan laporan projek santun masyarakat. Langkah terakhir PSM kumpulan ini adalah dengan aktiviti merakam video bagi tujuan pembentangan laporan. Rakaman video yang ringkas dipadankan dengan kumpulan slide-slide pembentangan daripada setiap ahli kumpulan. Bagi memudahkan pengumpulan slide dan juga rakaman video daripada setiap ahli, satu pautan daripada aplikasi Canva telah dikongsikan bersama-sama bagi tujuan melihat perkembangan proses penyiapan laporan dan video pembentangan laporan. Terdapat beberapa perkara yang saya boleh pelajari sepanjang menjalankan projek santun masyarakat ini, iaitu yang pertama, saya dapat bekerjasama bersama dengan ahli kumpulan saya, iaitu kami bersama-sama menyelesaikan masalah yang kami hadapi sepanjang menjalankan projek santun masyarakat ini. Yang kedua ialah saya dapat membantu para pelajar lepasan SPM dan STPM dalam persediaan mereka untuk masuk ke universiti. Yang ketiga adalah saya dapat belajar menggunakan teknologi terkini untuk menyebarkan maklumat dengan cepat, iaitu dengan menggunakan Instagram dan TikTok. Dan akhir sekali, saya menyedari tugas sebagai seorang guru bukan terhad di dalam kelas saja, tetapi mendidik masyarakat luar juga. Rumusan yang dapat saya simpulkan daripada pelaksanaan program santun masyarakat ini ialah sikap saling kerjasama antara ahli kumpulan dalam melaksanakan
program mengikut kepada perancangan yang telah kami tetapkan. Selain itu, saya bersama ahli kumpulan saya juga mempelajari pendedahan tentang pengurusan, perancangan dan pengelolaan sesuatu tugasan dengan baik. Melalui program Santun Masyarakat ini, saya dapat mempelajari bahawa tugas sebagai seorang guru bukan sekadar hanya mendidik dan mengajar murid-murid, tetapi juga sebagai individu yang penting dalam menyalurkan maklumat kepada generasi muda serta masyarakat. Berikut adalah rumusan yang dapat saya perolehi daripada pelaksanaan PSM. Sepanjang pelaksanaan PSM bagi kumpulan saya, jelas terlihat bahawa kerjasama daripada setiap ahli kumpulan merupakan elemen yang sangat penting bagi menjayakan PSM ini. Setiap ahli kumpulan sentiasa memberi kerjasama yang terbaik walaupun pelbagai cabaran dihadapi, terutama sekali cabaran berkaitan dengan capaian internet ataupun capaian talian. Contohnya, terdapat beberapa Google Meet yang dilaksanakan tidak mendapat kehadiran penuh daripada ahli kumpulan kerana capaian internet yang sangat lemah. Namun begitu, permasalahan ini tidak menjadi penghalang kepada perkongsian maklumat perbincangan kerana ada ahli yang sangat bertanggungjawab dalam mencatat setiap butir perbincangan daripada Google Meet untuk dikongsikan dalam kumpulan ahli di aplikasi WhatsApp. Yang kedua yang dapat saya rumuskan adalah pemilihan tajuk PSM bagi kumpulan kami merupakan satu topik yang amat penting khususnya bagi pelajar yang melaksanakan proses pembelajaran mereka sewaktu dunia sedang dilanda pandemik COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana majoriti pelajar kurang terdedah kepada topik hala tuju selepas persekolahan ataupun hala tuju kerjaya akibat daripada kesukaran untuk berkumpul bersama-sama di sekolah sehingga mengakibatkan kekurangan informasi berkenaan topik ini. Oleh sebab itu, bagi memberi penjelasan yang lebih terperinci, tajuk PSM ini telah menjadi pilihan bagi setiap ahli kumpulan kami sebagai langkah membantu adik-adik lepasan SPM dan juga lepasan STPM untuk memahami hala tuju mereka dalam memilih sesuatu program dan universiti. Semasa menjalankan projek Santun Masyarakat ini, terdapat beberapa perkara yang telah saya perolehi. Antaranya ialah kita perlu bijak dalam merancang sesuatu perkara. Hal ini kerana idea adalah sangat penting dalam sesebuah kumpulan. Justru itu, dengan adanya perancangan, maka idea tersebut boleh ditambah baik agar menghasilkan satu pengakhiran yang juga baik buat semua ahli kumpulan. Sehubungan dengan itu, adalah baik sekiranya semasa menjalankan perbincangan, setiap ahli kumpulan seharusnya memberikan cadangan sekurang-kurangnya satu cadangan dan memberikan respon ataupun maklum balas akan idea yang dilontarkan oleh ahli kumpulan yang lain. Selain itu, kita seharusnya perlu bekerja sama sekiranya ada tugasan berkumpulan. Dalam kumpulan, pembahagian tugas yang seimbang ini adalah sangat penting bagi memastikan kesemua ahli kumpulan mempunyai tugas yang dilakukan. Misalnya menyediakan template slide dan menyediakan Google Document. Tambahan pula, sekiranya bekerja dalam kumpulan, kita seharusnya peka akan persekitaran kita dan bukan hanya mementingkan diri sahaja. Walaupun tugasan kita telah selesai, kita seharusnya menghulurkan bantuan kepada ahli kumpulan yang lain. Seterusnya ialah kita seharusnya peka dengan tugasan yang telah diberikan. Sekiranya ada tugasan yang diberikan kepada kita, itu bermakna kita mampu melakukan tugasan tersebut. Justru itu, tugasan tersebut harus disiapkan tanpa perlu diarahkan dan harus tepat pada waktunya. Adalah tidak dinafikan bahawa seseorang manusia itu tidak akan lari daripada kesibukan dunia. Tetapi, cara mengelakkan kita kurang peka adalah menyeneraikan tugasan kita dalam satu buku supaya kita tidak terlupa akan tugasan yang harus kita selesaikan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan 8 serta pensyarah kursus KPJ 3013, Insan Guru Profesional Profesor Maja Dr. Rosindar binti Mansur, dan banyak membantu dan membimbing kami dalam menghasilkan laporan ini.
Dalam menjalankan projek Santun Masyarakat ini, saya dapat belajar membentuk kepribadian dalam bidang pengucapan awam khususnya. Sebagai contohnya, melalui tugasan video, berkomunikasi dengan masyarakat dan membuat perkongsian kepada orang lain. Selain itu, saya dapat memahami konsep kerjasama serta tolong-menolong antara satu sama lain dalam kumpulan tanpa mengira bangsa, agama, kepercayaan dan ideologi. Tambahan lagi, saya dapat belajar merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam ahli kumpulan. Saya dan ahli kumpulan dapat melaksanakan program ini mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Melalui program Santun Masyarakat ini, saya juga dapat membina hubungan baik di antara ahli kumpulan. Projek ini juga dapat memberi manfaat dengan memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar yang bakal memasuki alam universiti berkaitan kursus pengajian Malaysia ini. Oleh itu, melalui program Santun Masyarakat dalam kursus Insan Guru Profesional ini, saya dapat mempelajari banyak perkara yang bermanfaat dan menyedari bahawa tugas sebagai seorang guru adalah amalan yang mulia yang perlu dibentuk dengan ilmu pengetahuan rohani dan jasmani. Kesimpulannya, diharapkan melalui projek Santun Masyarakat yang telah kami laksanakan akan dapat memberi impak positif kepada komuniti masyarakat, khususnya kepada bakal-bakal pelajar yang akan memasuki alam universiti kelak. Semoga kita semua dapat menampilkan dan menghayati ciri-ciri insan guru profesional yang berakhlak mulia dan nilai guru yang positif.